Assalamualaikum. Hari ini kita buat ulang kaji untuk ujian penilaian kelas kapal UPKK untuk tajuk ulum. Untuk ulum dia terbahagi kepada dua, iaitu bahagian B ibadah dan bahagian C akidah. Kita pergi dulu kepada bahagian B untuk akidah. Kita masuk kepada tajuk solat. Apakah rukun solat? Rukun solat ada 13 perkara. Antara contoh-contoh ataupun rukun-rukun solat ialah niat, berdiri tegak, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam dan tertib. Sebutkan hukum menunaikan solat. Hukum menunaikan solat ialah dapat mendisiplinkan diri, dapat menyihatkan tubuh badan, dapat mencerdaskan akal, dapat menghindari daripada perkara-perkara mungkar. Nyatakan akibat meninggalkan solat. Akibat meninggalkan solat ialah yang pertama, jiwa tidak tenteram, cenderung melakukan maksiat, disempitkan rezeki. Kita masuk kepada tajuk puasa. Apakah erti puasa? Erti puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar siddiq hingga terbenam matahari, disertai niat dan mengikut syarat-syarat tertentu. Sebutkan ciri-ciri ibadah puasa yang sempurna. Ciri-ciri ibadah puasa yang sempurna ialah yang pertama, melaksanakan semua rukun puasa. Yang kedua, mengamalkan perkara-perkara sunat puasa. Yang ketiga, menjauhi perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Dan yang keempat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa. Seterusnya, nyatakan hukum berpuasa. Yang pertama, mengukuhkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, membentuk sifat mulia seperti sabar, berdisiplin dan bersyukur. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri daripada dosa dan kejahatan. Dan yang keempat, menyihatkan tubuh badan dan mencerdaskan akal. Seterusnya kita tengok tajuk menyucikan hadas besar. Nyatakan sebab-sebab yang diwajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah yang pertama, keluar mani. Yang kedua, haid. Yang ketiga, jima'. Yang keempat, wiladah. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, mati selain daripada mati syahid. Seterusnya, apakah tujuan mengangkat hadas besar? Tujuan mengangkat hadas besar ialah untuk membersihkan diri daripada kekotoran jasmani dan rohani serta mengembalikan kecergasan tubuh badan. Seterusnya, apakah yang haram dilakukan ketika berhadas besar? Perkara yang haram dilakukan ketika berhadas besar ialah yang pertama, bersolat. Yang ketiga, tawaf. Yang ketiga, menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran.
Dan yang keempat, masuk ke dalam masjid. Okey, seterusnya kita lihat tajuk solat jamak dan qasar. Mengapakah solat jamak dan qasar disyariatkan di dalam agama Islam? Okey, solat jamak dan qasar disyariatkan di dalam agama Islam untuk memberi kemudahan kepada orang yang bermusafir, orang yang di dalam perjalanan yang panjang. Okey, seterusnya, apakah hukum solat jamak dan solat qasar? Okey, hukum solat jamak dan qasar ialah harus. Nyatakan satu sebab diharuskan solat jamak dan qasar. Antara sebab yang diharuskan solat jamak dan qasar ialah seseorang itu dalam bermusafir. Perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah. Dan yang ketiga, perjalanan bertujuan baik. Okey, melakukan perkara-perkara yang baik. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian C, iaitu tajuk akidah. Okey, tajuk yang pertama iaitu rukun Islam dan rukun iman. Sebutkan semua rukun Islam. Okey, rukun Islam ialah mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Okey, seterusnya sebutkan rukun iman. Okey, rukun iman ada 6 perkara, iaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebutkan lafaz 2 kalimah syahadah dan ertinya. Okey, iaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Okey, bermaksud aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah. Apakah hukum beriman dengan sifat-sifat wajib bagi Allah? Hukum beriman dengan sifat-sifat wajib bagi Allah ialah wajib. Nyatakan kesan mempercayai sifat wajib Allah. Kesan mempercayai sifat wajib Allah ialah dapat menambah keyakinan dan keimanan seseorang. Seterusnya, apakah hukum tidak mempercayai sifat wajib bagi Allah? Hukum orang yang tidak mempercayai sifat wajib bagi Allah ialah berdosa besar dan dimasukkan ke dalam neraka. Okey, seterusnya kita lihat tajuk Asmaul Husna. Apakah erti Asmaul Husna? Erti Asmaul Husna ialah nama-nama Allah Ta'ala. Berapakah jumlah Asmaul Husna? Okey, jumlah Asmaul Husna ialah ada 99 nama. Allah ada 99 nama. Okey, berikut adalah contoh. Okey, berikan erti bagi 4 nama Allah berikut. Yang pertama, Ar-Rahman, yang pemurah. Ar-Rahim, yang penyayang. Al-Malik, yang berkuasa. Dan Al-Qudus, yang maha suci. Okey, seterusnya kita lihat sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Rasul.
Okey, sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Okey, siddiq bermaksud benar, amanah bermaksud dipercayai, tabligh bermaksud menyampaikan dan fatonah bermaksud bijaksana. Okey, seterusnya, apakah sifat-sifat mustahil bagi Rasul? Okey, sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Yang di sebalik yang sifat wajib lah. Okey, maksudnya tidak benar, tidak amanah, tidak boleh menyampaikan dan juga tidak bijaksana. Okey, seterusnya, sebutkan 3 contoh sifat harus bagi Rasul. Okay, contoh sifat harus bagi Rasul ialah makan, minum dan juga tidur. Okay, contoh. Okay, tapi mana-mana boleh diterima sebarang sifat Rasul yang bersesuaian, yang berkaitan dengan sifat harus boleh diterima. Okay, itu saja untuk ulang kaji ulum bagi ujian penilaian kelak kafah. Okay, semoga dapat terus berulang kaji, fahami dan buat ulang kaji banyak kali. Semoga dapat menjawab soalan ulum dengan cemerlang.